Sakitnya menjadi pilihan yang kedua. Aku Sakura, bukan nama sebenar. Apa yang aku ingin cerita ni diharapkan dapat diambil pengajaran lah darinya. Aku ni seorang yang happy go lucky sejak dari bangku sekolah lagi sampailah masuk ke alam pekerjaan. Namun semuanya berubah apabila timbul masalah yang terjadi dalam hidup aku dan suami. Kalau korang pernah dengar ataupun baca cerita melukut di tepi gantang daripada IIUM Confession satu ketika dulu begitulah kisah yang hampir sama dengan cerita aku. Aku mengenali J, bukan nama sebenar, dari bangku sekolah rendah lagi. J berperwatakan yang sangat baik, bijak, disenangi semua orang termasuklah cikgu-cikgu. Dari bangku sekolah lagi, J rapat dengan seorang murid perempuan ni. Aku gelarkan dia Ana. Sepanjang aku kenal J dan Ana, mereka memang merupakan pasangan yang sweet. J jenis yang malu-malu, manakala Ana pula jenis orang yang mulutnya tak reti nak diam. Ada je kelitahnya yang membuatkan kawan-kawan ramai yang senang berkawan dengan dia dari sekolah rendah lagi sampailah sekolah menengah. Kita orang bertiga ni sekelas dan sebenarnya aku tak pernah pun bertegur dengan J dan Ana. Satu hari tu ketika subjek kemahiran hidup, aku dan Ana ditempatkan di kumpulan yang sama. Dan dari situlah akhirnya aku mula rapat dengan mereka berdua sampailah kami di tingkatan 5. Lepas habis SPM, Ana melanjutkan pelajaran dekat IPTA dan ketika ini percintaan mereka diuji. Ana banyak kali kantor curang dan setiap kali Ana curang, J akan datang meluah pada aku. Semakin lama, perasaan simpati kepada J semakin menebal. Ana pula kantor curang bukan sekali dua, tapi berpuluh kali dah aku rasa. Dari perasaan simpati, akhirnya bertukar kepada perasaan suka kepada J disebabkan aku rasa dia tak layak untuk dibuat seperti itu. Walaupun banyak kali J dicurangi, namun dia tetap setia dengan Ana dan tak pernah balas apa yang Ana buat kat dia. Satu hari tu, J call aku dan dia bagi tahu yang Ana akan bertunang dengan seseorang yang dia kenal dekat universiti. Dan masa ni Ana baru di tahun kedua dekat IPTA tu untuk ambil degree pula. Aku dan J di universiti yang sama namun kos yang berlainan. Dan kami pula sudah di tahun akhir pengajian pada ketika itu. Walaupun aku dan J di universiti yang sama, namun aku tak pernah sekalipun keluar berdua dengan J. Sebab aku tahu yang ada di hatinya hanya Ana dan mustahil untuk aku dapat bersama dengan J. Sekiranya J nak meluah sesuatu, kami akan jumpa dekat tempat yang ramai orang. Antaranya seperti di cafeteria ataupun dekat library. Masa J bagi tahu aku yang Ana akan bertunang dengan orang lain, pilihan hatinya, hati aku bagai nak pecah. Aku sangat kesiankan J. Balik college, aku terus cuba call Ana. Ana sambut dengan nada yang girang. Katanya, mesti kau dah tahu kan yang aku dah nak bertunang? Dan aku terus jawab, "Ha-ha, tapi kenapa awak buat macam ni dekat J?" Dan dengan senangnya dia jawab, "Aku dah tak ada perasaan dah dekat J. Kalau kau nak ambil, ambillah dia. Jangan lepaskan peluang." Katanya sambil ketawa macam orang yang tak ada perasaan. Aku pada ketika tu memang sangat marah dan aku cakapkan pada dia, "Baik, awak jangan menyesal tau nanti." Dan aku terus matikan panggilan tu. Aku sebenarnya tak ada niat pun nak cakap macam tu dekat Ana. Namun begitu, hari tu hati aku rasa sangat sakit bila teringatkan J yang sangat baik orangnya tetapi diperlakukan sedemikian oleh Ana. Seminggu kemudian, Ana akhirnya bertunang dengan pilihan hatinya dan J menghadiri majlis tu. Aku mengucap panjang dan terus chat J, tanya dia sama dia okey ataupun tidak. J call aku dan menangis je, tak bercakap apa pun. Aku hanya mampu mendengar dan menyuruh dia untuk sabar. 5 bulan lepas kejadian tu, kami akhirnya menamatkan pengajian. J sudah mula ceria kembali dan kali ni aku perasan yang dia semakin pandai bersosial dengan orang. Yang sebelum ini merupakan seorang yang introvert, akhirnya menjadi seorang yang happy go lucky. Semua dikawan, dari yang muda sampailah yang tua. Syukur kepada Allah, kami hanya menganggur 6 bulan je dan terus dapat kerja. J dapat kerja dengan company yang boleh dikatakan agak besar dan well known sebagai chemist, manakala aku pula kerja dalam sektor kerajaan dengan grade yang agak tinggi. Kami bertugas di negeri yang sama dan pada ketika ni kami sering keluar makan bersama. Ketika ni sejujurnya aku memang dah ada simpan harapan untuk dapat bersama-sama dengan J disebabkan dia pun masih single. Namun aku tak berani nak suarakan perasaan aku. Setelah setahun lebih kami bekerja dan hubungan kami pun semakin rapat, satu hari tu J menyatakan hasrat untuk menghantar rombongan meminang. Aku tanya, nak hantar rombongan meminang siapa? Dia ketawa dan menjawab, "Pinang awak lah. Siapa lagi?" Aku sejujurnya pada ketika tu happy, tapi dalam masa yang sama aku terkejut sebab kita orang tak pernah declare apa-apa pun.
Aku kira dia hanya anggap aku sebagai kawan biasa je. Tapi disebabkan aku dah lama datang perasaan suka pada dia, aku terus bersetuju, namun aku berikan dia tempoh untuk berfikir selama 2 bulan sebelum buat keputusan yang besar ni. Disebabkan aku takut yang aku ni hanya dijadikan rebound untuk dia menghilangkan perasaan pada Ana je. Selama tempoh 2 bulan tu, kami tak berjumpa. Hanya berhubung melalui WhatsApp je. Sejujurnya aku gembira, namun perasaan takut tetap menyelubungi hati ni. Sebab aku takut dikecewakan. J ambil masa lebih 2 bulan sehingga akhirnya dia menyatakan yang dia dah bersedia dah. Dan memang akulah calon yang sesuai untuknya. Dan dia janji untuk tidak menyakiti aku kerana katanya dia tahu bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang disayangi. So aku pun setuju dan akhirnya kami bertunang 2 bulan kemudian. Dan mengikat tali pertunangan selama 6 bulan. Dan akhirnya kami diijab kabulkan berwalikan abang sulung aku. Dengan sekali lafaz, aku sah menjadi isteri J. Ketika majlis pernikahan kami, ramai sahabat-sahabat yang hadir, iaitu rakan sekerja dan rakan aku dan J dekat sekolah dulu. Tapi kelibat Ana tak kelihatan. Aku dengar dari rakan sekolah yang Ana ada masalah dengan tunang dia. Namun aku tak tahu apa masalah tu. Dan aku pun malas nak ambil tahu hal orang, jadi aku biarkan je lah rakan-rakan yang lain bercerita. Aku perasan ada juga rakan satu sekolah yang dulu hadir mempamerkan muka yang tak senang, terutamanya rakan baik Ana masa kat sekolah dulu. Katanya aku penyebab terkandasnya hubungan Ana dan J. Sedih ya rasanya bila difitnah sedemikian. Namun aku hanya mampu bersabar dan biarkan je. Kami menjalankan kehidupan suami isteri macam biasa. Malah luar biasa bagi aku sebab J sangat pandai membantu dalam hal rumah tangga. Walau dia sibuk macam mana sekalipun, dia tetap akan membantu kerja-kerja rumah. Hujung minggu pula, kalau tak kerja, J lah yang akan buat semua kerja rumah. Dari masak, kemas rumah, kemas baju. Dia hanya suruh aku rehat je hujung minggu sebab kata dia, aku dah penat bekerja sepanjang minggu, jadi aku layak untuk berehat dan dapatkan me time. Sejujurnya aku rasa sangat bertuah. Aku merasakan yang akulah paling bertuah atas muka bumi ni sebab dikurniakan suami yang sangat baik. Tapi kusangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Rumah tangga kami diuji di tahun keempat perkahwinan. Dan pada ketika ini kami dah pun dikurniakan 2 orang cahaya mata perempuan dan comel. Seorang 3 tahun, seorang lagi setahun lebih. Sesungguhnya J adalah seorang ayah dan suami yang sangat baik. Apa yang anak-anak minta, dia selalu usaha untuk turutkan. Begitu juga permintaan aku, isterinya. Aku sangat bahagia sepanjang jadi isteri dia selama 4 tahun tu. Satu hari tu aku dapat rasakan perubahan dalam diri J. Tapi aku diamkan je sebab aku takut dia ada masalah dekat tempat kerja. Sebelum tu, dia ada pergi outstation dekat negeri kelahiran kami selama seminggu. Dan lepas balik dari outstation tersebut, dia mula berubah. Mulanya aku hanya diamkan je. Tapi perasaan seorang isteri ni tak boleh dibohongi kan. I know something wrong with him. Tak tahu kenapa pada ketika tu, aku tiba-tiba teringatkan Ana. Disebabkan seminggu yang lalu, aku ada perasan Ana ada view story aku. Dan setelah diasak dengan pertanyaan, akhirnya J mengaku